Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini jumpa lagi cikgu untuk penerangan bab 1 RBT tingkatan 2 untuk penyelesaian masalah secara inventif part 2. Okey, sekarang awak kena tahu pula macam mana proses untuk penyelesaian masalah yang bukan inventif dan juga masalah inventif. Sebab kedua-duanya mempunyai proses yang berbeza. Okey, first kita tengok dulu proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, ingat bukan inventif adalah masalah yang terus selesai tanpa ada masalah yang baru. Okey, so contoh yang macam sebelum ni yang cikgu sebut yang awak kena ingat ialah contoh yang pisau tumpul tu. Okey, so kita tengok pula dia punya proses kerja macam mana penyelesaian masalah bukan inventif ni. Okey, kita mula dengan mulalah. Okey, mula. So langkah yang pertama ialah mengenal pasti masalah kita. Kita ngasiang ikan, tiba-tiba pisau tumpul. Jadi kita kena pastilah masalah kita ialah pisau kita tumpul. Yang kedua, kita senaraikan pilihan untuk selesaikan masalah kita. Okey, kat sini contoh ada dua pilihan. Okey, sama ada kita beli pisau yang baru ataupun kita asah pisau agar menjadi tajam. Okey. Seterusnya langkah yang ketiga ialah kita buat pilihan antara dua tu mana yang terbaik. Okay, kalau nak beli baru kena keluar rumah, cari kedai, beli baru. Okay, kalau option yang kedua asah pisau kena ada batu asah. Okay, so pergi cari batu asah. Okay, jumpa. Jadi kita asah pisau, tak payahlah nak keluar rumah nak beli pisau yang baru. So yang keempat, kita laksanakan pilihan kita. Asah pisau. Okay, dah lepas asah pisau, yang kelima, kita menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. So kita nilailah sama ada yang kita asah tadi berjaya tajamkan pisau atau tak. Okay, kalau berjaya, masalah pun selesai. Okay, itu adalah proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okay, yang ini pula adalah proses penyelesaian masalah inventif. Dia macam complicated sikit kan. Okay, yang pertama sekali kita ada masalah khusus. Then fasa pertama kita akan analisis masalah tersebut. Kemudian daripada lepas analisis tu kita akan ringkaskan masalah kita. Okay, kemudian kita akan tengok fasa yang kedua iaitu model masalah dan akan wujud masalah umum. Kemudian kita akan buat kaedah penyelesaian dan penyelesaian masalah umum. Dan fasa yang terakhir sekali ialah model penyelesaian dan akhirnya adalah penyelesaian khusus. Okay. So cikgu akan terangkan proses penyelesaian masalah inventif ini mengikut fasa. Nampak tak ada nombor 1, 2, 3, 4 tu? Itu kita kira sebagai fasa proses penyelesaian masalah inventif. Ni dia. Okey, fasa penyelesaian masalah inventif dia ada 4. Fasa yang pertama kita kena analisis dulu punca masalah di mana kita akan analisis fungsi. Yang kedua, kita ada model masalah di mana semasa fasa model masalah ini kita akan menilai pencanggahan fizikal untuk produk kita. Okey, fasa yang ketiga kaedah penyelesaian di mana semasa fasa ini kita akan buat pilihan kaedah penyelesaian. Yang keempat ialah fasa model penyelesaian di mana semasa fasa ini kita akan buat kaedah penyelesaian spesifik. Okey, fasa yang pertama ialah analisis fungsi. Okey, semasa analisis fungsi ini, okey, apa yang awak kena tahu apa yang berkaitan dengan analisis fungsi ini adalah hubung kait di antara produk dengan dia punya fungsi. Tu awak boleh tengok dekat rajah 1.21 tu hubung kait di antara produk dengan dia punya fungsi. Okey, awak ada produk. Okey, kemudian awak
kena tahu dia punya objek iaitu penerima kesan. Okay, first awak tahu produk. Produk kita namakan dia sebagai sistem lah. Benda yang menjalankan fungsi. Kemudian fungsi ialah tindakan. Objek adalah penerima kesan. Okay, iaitu di mana parameter dia akan berubah disebabkan tindakan dijalankan lah. Okay, contoh kat sini yang cikgu boleh nak bagi awak clear. Okay, apa awak kena tengok apa dia produk, apa dia fungsi, apa dia objek. Okay, contoh produk meja. Okay, meja fungsi dia apa? Fungsi dia ialah memegang. Memegang apa? Apa yang menerima kesan ke atas meja ni? Okay, penerima kesan dia ialah buku. Jadi meja fungsi dia ialah memegang, objek buku. Buku ialah objek yang menerima kesan. Okay. Produk yang kedua, contoh produk yang kedua ialah cawan. Cawan fungsi dia memegang. Memegang apa? Objek dia ialah air. Contoh yang ketiga yang awak boleh relate lagi dengan analisis fungsi ni ialah klip. Klip kertas tu fungsi dia memegang objek kertas. Kereta pula fungsi dia mengangkut objek yang dia nak angkut tu apa? Manusia. Jadi itu adalah perbezaan di antara produk, fungsi dan juga objek yang awak kena tahulah semasa analisis fungsi. Okey. Yang kedua awak kena tahu macam mana nak melukis sistem fungsi. Okey, awak dah tahu hubung kait di antara objek, produk, fungsi dan juga objek. So sekarang awak kena tahu macam mana cara nak melukis sistem fungsi. Okey, kat sini cikgu bagi satu contoh meja. Okey, meja macam cikgu cakap tadi, meja adalah produk, fungsi dia memegang, objek dia buku. Okey, daripada meja ni awak kena tahu komponen-komponen yang ada pada meja. Komponen yang ada pada meja, kita ada skru, kita ada muka meja, kita ada kaki meja, kita ada lantai yang berkaitan dengan meja ni lah, sebab kita letak meja tu atas lantai kan. So ini adalah komponen yang ada pada produk meja. Jadi komponen muka meja sama macam yang tadi, awak kena analisis juga setiap komponen ni mengikut fungsi dia. So muka meja ni fungsi dia memegang, objek dia buku. Kaki meja pula fungsi dia memegang, objek dia muka meja. Sebab dia pegang muka meja, nampak? Okay, kemudian komponen skru pula fungsi dia memegang kaki meja dan muka meja. Lantai pula fungsi dia memegang, objek dia kaki meja. So daripada tabel 1.2.2 ni awak dah boleh lukis sistem fungsi. Macam ni, okey? Jadi daripada lantai, dia akan ada anak panah memegang kaki meja ada anak panah memegang muka meja memegang buku. Skru pula dia akan pegang kaki meja dan juga muka meja. Okey, ini adalah lukisan model fungsi. Okey, untuk membina model fungsi ni, dia ada 4 garisan interaktif yang awak kena kenal lah. Simbol yang pertama tu bermaksud dia berguna. Simbol yang kedua yang putus-putus tu bermaksud dia berguna tapi tak cukup. Simbol yang ketiga dia punya anak panah tu tebal sikit, dia berguna tapi berlebihan. Dan yang keempat dia curve tu maksudnya dia bermasalah lah. Okey, contoh macam meja tadi, masalah dia kaki meja dia bergoyang. Tu masalah untuk meja tu. Okey. Jadi lantai dia memegang meja. Okay, nampak tak dia punya anak panah itu tebal. Jadi ruang lantai itu lebihlah daripada kaki meja. Lebih daripada cukup. So kaki meja dia memegang muka meja. Nampak tak dia putus-putus. Maksud dia kaki meja tu dia berguna tapi dia tak cukup untuk memegang muka meja. Menyebabkan tak stable. Muka meja pula memegang buku, maksud tak cukup sebab buku mungkin ada banyak. Jadi ruang muka meja tu tak cukup lah untuk memegang buku. Skru pula memegang kaki meja dan muka meja, dia punya anak panah tu
putus-putus bermaksud dia berguna tapi tak mencukupi, maksudnya skru tu yang menyebabkan kaki meja tu bergoyang. Okey, punca masalah skru tu nampak tak ada anak panah curve tu kelembapan yang menyebabkan skru itu berkarat. Okey. Jadi bila awak dah dapat tengok daripada model itu, awak akan dapat tengok masalah fungsi dan juga punca masalah. Masalah fungsi kita ialah meja bergoyang dan tidak stabil. So daripada model tadi tu, okey, model sistem tadi tu, awak dah dapat kenapasti punca masalah. Dapat dikenapasti bahawa skru yang memegang muka meja dan kaki meja mengalami masalah seperti yang ditunjukkan dalam bulatan. Okey, kemudian awak akan buat analisis berantai punca dan kesan pula. Sebab kita ada beberapa jenis halangan. Okey, macam tadi kelembapan. Kelembapan adalah jenis halangan semula jadi. Jadi halangan semula jadi selain daripada kelembapan, kita ada panas dan juga hujan. Sains dan fizik juga merupakan salah satu daripada jenis halangan. Contoh halangan dia adalah momentum dan graviti. Sifat asas objek sendiri juga merupakan salah satu daripada halangan. Contoh halangan ialah kebolehan manusia, maknanya kesilapan manusia menggunakan produk tersebut menjadikan produk tersebut rosak. Okey. Jadi kalau tengok dekat situ analisis berantai punca dan kesan. Okey, darjah 1.2.6 adalah analisis kesan. Okey, daripada first tu meja tidak stabil, yang warna petak kuning tu meja tak stabil tu. Okey, kenapa? Okey, kenapa? So ada dua sebab. Muka meja tidak stabil, kaki meja tidak stabil. Okey, so mengapa muka meja tak stabil? Sebab skru muka meja longgar, kaki meja tak stabil pun sebab skru kaki meja longgar. So, kenapa lagi? Sebab skru berkarat. Kenapa skru berkarat? Sebab kelembapan. Jadi itu adalah analisis berantai punca dan kesan. Kenapa sampai dia jumpa punca sebenar. Kenapa meja tu tak stabil. Okey, itu saja untuk part 2. Okay, lepas ni cikgu akan terangkan lagi untuk bab ini di part yang ketiga. Okey, jumpa lagi di part yang ketiga. Bye.